多层细胞和细胞因子参与组成的一个气道慢性炎症。也就是说，它的这个主要的一个病理生理就是一个气道慢性炎症。这种气道慢性炎症这方面呢是导致了一个气道高反应，并且引起的反复发作性的喘息、气急、胸闷、咳嗽。不典型则可以因为仅以咳嗽或者胸闷为主要的临床表现，也主要是在夜间或者清晨发作加剧，通常出现了广泛多发的可逆性的气流受限，而且多数患者可以自行缓解或者经过治疗缓解。Oke, pada topik saat hari ini kita akan membicarakan tentang asma bronkial. Seperti yang kita tahu sendiri, asma bronkial sendiri itu adalah penyakit kronis saluran nafas yang melibatkan beberapa jenis sel. Nah, di Departemen Pulmonologi sendiri, salah satu penyakit saluran nafas yang paling umum adalah ini asma bronkial itu sendiri. Dan pada dasarnya merupakan suatu kondisi inflamasi dari saluran nafas. Jadi utamanya apa? Gejalanya itu berulang seperti mengis, sesak nafas, rasa tertekan di dada atau batuk, dan gejala umumnya muncul pada malam hari atau dini hari, serta biasanya disertai dengan penyempitan aliran udara yang luas, bervariasi, dan reversible. Dan ini biasanya gejala secara spontan. Namun sebagian lainnya melakukan dengan penanganan pengobatan lebih lanjut. 这种气道慢性炎症呢，我们在中国以前老百姓就认为炎症都好像跟感染有关系。其实这个哮喘的这个慢性炎症和我们老说法是不一样的。我们老的说法也认为这个哮喘主要是以经常为主，现在认为是炎症，而且这个炎症呢是一种非感染炎症。Selanjutnya adalah kita ada teori untuk peradangan pada asma. Dahulu masyarakat umum itu tidak melakukan verifikasi sehingga tidak mengaitkan hari ini dengan infeksinya. Sebenarnya metode verifikasi melanjutkan ini berbeda dengan pandangan lama. Pandangan lama itu teori kejang pengobatan berulang untuk meredakan kejangnya itu sendiri lah. Untuk perkembangan baru itu kita menggunakan teori peradangan, yaitu hakikat asma peradangan yang satu ini bukan peradangan yang dimaksud peradangan itu. Maksudnya peradangan asma ini tidak sama dengan peradangan yang biasanya kita dengar di luar, bukan seperti infeksi seperti itu, Bapak Ibu. 那这种炎症呢，一般是以非特异性变性炎症为主，以四川体细胞基因为主，吸入糖制品激素为主。发作期呢，需要快速缓解气道痉挛，加上抗炎。缓解期呢，我们进行长期抗炎治疗。而且这种炎呢，不是抗感染。我们以前说的个炎症，中国老百姓你心目中炎症就是跟感染有关系，是特性炎症，就感染相关，叫红色肿痛，中心淋巴基因为主的。等一下，老师，我很抱歉，就是可以说话比较慢一点，也是有点大一点，可能我的什么中文是有点还是不太那么好的，所以可以慢慢还是有大声一点。不好意思啊，老师，真的不好意思。不好意思。好的，可以再来一遍了，老师，刚刚的。我们就说这一种炎症呢，就是一种非特异性变性炎症，以四川淋巴基因云为主。我们治疗上也是以吸入性激素和常规抗炎治疗。Oke, jadi pada dasarnya ada yang tadi barusan kita jelaskan tentang hakikat asma itu sendiri. Lah peradangan ada dua jenis, yaitu inflamasi atau karena infeksi. Lah peradangan ini merupakan jenis peradangan non spesifik yang bersifat variatif ya Bapak Ibu. Dalam hal pengobatan itu ada terapi utamanya menggunakan corticosteroid kalau inflamasi. Kalau infeksi sendiri pengobatannya pakai anti infeksi terutama dengan antibiotik. Gitu. Ada langsung. 我们下一页这个就不说那么多。下面就说那个哮喘的病因和发病机制。其实病因我们分一个遗传因素，一个环境因素，就是一个先天，一个后天。先天有是属于一个家族性多基因遗传，后天跟我们接触过敏源啊、变异源，还有冷空气啊，还有药物啊，还有一个动物毛发上也有关。Untuk apa sih penyebabnya dari asma itu sendiri? Lah, ada juga penyebab itu dari penyebab faktor genetiknya, ada faktor lingkungannya, zat yang hidup itu apa, infeksinya apa, makanan dan obat-obatan yang berpengaruh apa, perubahan iklimnya juga itu apa.
现在提到这个过敏源变异源就是非常非常多啊，就是我们一会儿下一页这个 PPT 就显示了，我们有一个诊断标准的第一条就是跟呃哮喘的发作与接触变异源、冷空气、隐化因素、感染这相关因素，就跟这个后天我们刚才说的这个后天的环境因素相关。Untuk mekanismenya sendiri itu ada mekanisme sebelum semuanya jelas, namun umumnya diyakini bahwa asma sendiri itu karena hipersensitivitas alergi itu sendiri pada dengan saluran nafas, peningkatan reaktivitas saluran nafasnya sendiri sama faktor-faktor neurologis itu sendiri. 为什么强调这个环境因素？一会儿牵扯到我们这个治疗方面，也会有一个很重要的一个哮喘的患者教育和环境因素的控制，是对我们的哮喘的诊治来说是一个非常重要的环节。Jadi untuk bagian yang paling penting sendiri itu ya tadi lagi adalah infeksi. Jadi karena infeksi di saluran nafas, dimana untuk sekarang sendiri materi untuk secara teknologi sendiri itu terutama edukasi kepada pasien itu harus semakin diperdalami, apalagi pada faktor lingkungan. Hal ini merupakan bagian yang paling sangat krusial dalam perbaikan materi pengenalan kepada masyarakat. 下一步下一个啊，这个就是我们一个哮喘的一个慢性炎症的一个病理设计表改变，就是我们这个就不说那么多吧，因为就是我们刚开始的时候，它这个结构被改变不是太重，随着这个慢性炎症持续增加，然后它的这个气道重构就出现了结构性的改变，然后它这个对激素的效应反应越来越差。Oke. Jadi ini kita nggak perlu terlalu bahas terlalu dalam, karena ini cuma intinya adalah bagaimana proses pengembangan inflamasi asma itu sendiri, bagaimana dari waktu ke waktu pastinya akan ada perubahan yang biasanya sedikit memburuk begitu. 这是就是我们中华医会颁布的一个哮喘的一个诊断标准，是分了5大条。我就第一条呢，就是我们刚才说的，刚才反复发作性的喘息、气急、胸闷、咳嗽。多与接触变异源、冷空气、理化因素啊、病毒感染、运动有关。第二个呢，就是发作及部分未控制的慢性持续哮喘，可闻其散在或者弥漫性的哮鸣音，呼气性延长。第三个呢，就是上述症状可以经过治疗或者自行缓解。还有一个呢，就是症状不典型者，要符合我们做肺功能像支气管激发实验或者运动激发实验阳性，支气管舒张实验阳性，是呼吸流量、LPF 变异率大于20%。这3个指标中的任何一个。第5个就是我们要除外其他疾病可能引起的，刚才说的像喘息、气急、胸闷、咳嗽，符合刚才那个5条中的1到4条，或者是4到5都可以诊断这个哮喘。Baik, kita masuk standar diagnosinya ada kurang lebih 5. Pertama itu adalah gejalanya tuh pasti tadi sudah dijelaskan di awal adalah berulang berupa mengis, sesak nafas, rasa tertekan, dan batuk dan lain-lain. Setelah itu selama serangan atau pada asma persisten kronis ini sendiri yang terjadi sepenuhnya terkontrol dapat terdengar bunyi mengis tersebar atau menyuruh dengan fase ekspirasi yang memanjang. Gejala-gejala ini biasanya secara spontan atau membaik setelah pengobatan. Gejala fisiknya itu bisa dilihat secara tanda penginya atau tanda fisik yang jelasnya, bisa dilakukan tes provokasi bronkus, latihan fisik, tes bronkodilator, habis itu ada variasi hariannya itu berapa, pokoknya TEF-nya tadi kita juga seperti pembicara pertama ya, yang bisa menentukan dianya terjangkit adalah bisa lebih dari 20%, tadi dikurang tadi 25% ya Bapak Ibu. Untuk yang nomor 5 adalah apa kemungkinan penyakit lain yang dapat menyebabkan mengi, rasa sesak di dada dan batuk. Nah, diagnosis asma ini bisa ditegakkan kalau tadi nomor 1 dan 4 itu memenuhi atau kriteria 4 dan 5. 哮喘以后诊断以后呢，我们一般都进行一个分期和分级，急性加重期、慢性持续期和临床缓解期。我们现在其实是你提到加重期呢，很多就是住院或者是门诊经过门诊治疗。当然，平时哮喘也是最常见的，也就是措施治疗，就慢性持续性的哮喘是比较多的。所以我们今天把这个课件的时候专门做了一个叫慢性持续的哮喘分级的一个图表放在这 PPT。
Lah, oh, baik, untuk secara ini penjelasannya ada sudah saya sampilkan di dalam PPT bagaimana analisis berdasarkan tahap penyakitnya, bagaimana mencakup fase atau eksagerasinya, fase kronisnya berkelanjutan, fase dugaan klinisnya itu bagaimana. Yang kami tampilkan sekarang ini ya adalah fase eksaserbasi yang paling umum terjadi, yaitu pada pasien rawat inap atau rawat inap yang menjalani pengobatan. Pokoknya umumnya tindakan pengobatan yang paling sering diterapkan adalah yang ditunjukkan untuk fase berkelanjutan karena memberikan hasil yang lebih signifikan. Oleh karena itu, hari ini saya cuma secara khusus menyusun grafik analisis untuk fase berkelanjutannya dan menyertakan dalam ini di PPT ini, rekan-rekan. 好的，老师想解释的部分还是下个部分？下一个吧。好的，老师。刚才是稍微介绍一下哮喘，其实我们今天就重点就在哮喘的治疗，因为刚才说，几个明星的死亡，还有这么多人发病，其实很大一部分就是跟大家对哮喘的认识，还有对这个治疗的方案，还有它的实际掌握不准确有关。所以今天的重点是哮喘的治疗。Nah, tadi kita sudah tahu bagaimana mengetahui gejala penyakitnya, apalagi apa diagnosisnya dan lain-lainnya. Tapi pastinya yang paling mohon maaf, karena sebagian itu kita harus lebih mengenal bagaimana terapinya dan bagaimana tujuan pengobatannya. Atau langsung. 我们这个第一个呢，就是个治疗的目标达到什么？就是一个要有效的控制急性发作的症状，并维持最轻的症状，甚至没有任何症状。第二个呢，防止哮喘进行加重。第三个呢，尽可能使肺功能维持在接近正常的水平。第四个呢，就是保持正常的活动，包括运动的能力。然后第五呢，就是避免哮喘药物的不良反应。第六就是防止发生不可逆的气量受限。最重要的当然是防止哮喘死亡，降低哮喘的死亡率，这是我们基本的哮喘的治疗目标。Baik, secara tujuan pengobatan kita ada beberapa. Yang pertama itu adalah mengendalikan gejala serangan akut itu sendiri secara efektif dan mempertahankan gejala seminimal mungkin. Nomor dua, mencegah perburukan asma itu sendiri. Setelah itu, menjaga fungsi paru terdekat mungkin dengan tingkat normal. Habis itu kita mempertahankan kemampuan untuk melakukan aktivitas normal, bisa boleh olahraga, termasuk olahraga ya, menghindari efek samping dari obat asma itu sendiri, mencegah terjadinya penyempitan saluran nafas yang tidak dapat dipulihkan, dan yang paling penting, paling utama adalah mencegah kematian akibat asma dan menurunnya angka, dan bagaimana kita menurunkan angka kematian akibat asma itu sendiri. 我们治疗控制的标准呢，就是一个呢最少或者没有慢性症状，包括夜间的症状；第二个呢发作次数减少是最少；第三个无需因哮喘的急诊；然后第四个呢就是最好不用或者按需使用别人手力激动剂；第五个是没有活动性受限，然后 PFA 变异率小于20%，或者呢 PF 正常或接近正常；然后呢让它最好是最少或者没有药物的不良反应。这个就这吧。Nah, standar pengendaliannya itu sendiri itu adalah satu, ada gejala kronis minimal mungkin atau bahkan tidak ada sama sekali, termasuk gejala pada malam harinya. Nomor dua, frekuensi kambuhan dari atau serangan seminimal mungkin, tidak perlu kunjungan lagi ke unit gawat darurat. Nomor tiga, nomor empatnya sendiri sebaiknya tidak perlu penggunaan obat darurat yang berlebihan karena bisa mempengaruhi daya tahan fisik pasien itu sendiri. Yang nomor lima, jika pasien mengalami keterbatasan aktivitas, maka maka variabilitasnya laju aliran ekspiratif pusat ya itu seharusnya juga yang nomor 6 itu harus kurang dari 25% lah. Ada nilai PF-nya harus normal. Habis itu nomor 8 itu kita lihat efek samping obatnya. Kalau bisa seminimal mungkin, kita harus jadi paling efektif bagaimana menghindari alergen penyebabnya, prinsip pengobatannya bagaimana. Dan harus disesuaikan untuk terapi jangka panjang. 我首先介绍一下哮喘我们常用的一个药物治疗的常规药物治疗所需用的药物吧。第一个呢就是控制力的药物，控制力药物我们包括一般这个像吸入性的糖皮质激素，然后呢长效的白段受体性激动剂，长效的抗胆碱能受药物，
还有一个呢缓释插碱，还有一个白山烯调节剂，另外就是也复方制剂。第二大类呢就是缓解性的药物，就我们最常用的就是短效贝塔色类积分剂，最常用的沙利安醇呐、特莫他林。然后呢，有大效吸入性的抗痰炎的就是沙满，就是异丙脱硝胺，还有大效的插件，以及全身包括口服和包括静脉用的抗鼻子激素。还有一大类就是最近几年就重症哮喘我们附加治疗的药物，包括生物靶向治疗，还有大分类之类，像生物靶向治疗包括白细胞介素4、白细胞介素5的这个单抗。Baik. Nah, pengobatan yang selanjutnya adalah pengobatan dengan obat yang umum digunakan itu apa aja. Ada beberapa kategori jenis obat dan pasti efeknya itu bagaimana. Yang pertama ada obat pengontrol dan penggunaan jangka panjang periode pemeliharaan kronis, bukan saat serangan ya. Nah, pertama-tama juga sebelum itu saya akan memberitahukan bagaimana efektivitasnya ya. Dan ada beberapa kategori yang harus kita catat ya. Tadi sudah satu obat pengontrol atau pengendali itu sendiri. Obat-obat ini digunakan untuk mengontrol penyakit dalam secara jangka panjang dan meliputi seperti ada di catatan ada kortikosteroid inhalasi, ada agosis reseptor beta 2, ada LEBA, habis itu obat antikoligernik, anti-leukotriene, habis itu untuk modulator untuk sistem imun sendiri, habis itu ada sediaan dalam bentuk bubuk inhalasi, dan nomor 2 ada obat pereda atau reliever medication. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala saat serangan terjadi. Ada beta 2, SABA, ada obat anti mikroba, ada kortikosteroid, dan ada antikoligenik kerja panjang, obat kombinasi seperti teofilin, kortikosteroid, dan sistemik oral ataupun injeksi. Lah, yang tadi kan ada 2 yang utama, untuk yang ketiga ini untuk terapi tambahan untuk asma berat atau obat tambahan. Lah, di sini sudah dijelaskan obat yang ditargetkan secara biologis, obat makrolida dan lain-lain. Dan itu di sini nanti ada dijelaskan tadi terapi biologis. Contoh terapi biologis itu apa? Ada anti IgE, anti IL-5 dan lain-lain. Ada obat-obatan baru seperti bahasa Mandarinnya itu Jingxipa atau Nexipa. 对不对老师？就是新的药，一个是什么老师？刚刚是 Nexipa 对不对？508刚刚你说过。508，最后吗？最后的就是新的药的，刚刚你说。最后就是我是说的是应该是就是那个是不是生物靶向治疗那个单项嘛，单抗嘛，是不是？哦，是白细胞介素5。不是那个内西吧？不是吧？就刚刚我丁凯是做了吧？对不起，老师。哦，我不知道你说的是哪个。好的，好的。那我们可以去下一部分。Baik, itu aja simak sampai obat tambahan ya, Bapak Ibu. 好的，老师。等一下。这就具体介绍每一类的药吧。就是最常用的就是个糖皮质激素，糖皮质激素是我们最有效的抗变态反应的炎症性的药物，包括吸入性的还有口服和静脉应用。它的局部抗炎作用比较强，药物呢可以直接作用于呼吸道，所需剂量比较少，产生不良反应比较少，这是吸入药物的一个优势。所以我们哮喘包括慢阻肺圈吸入性糖皮质激素是相对来说是比较多、比较认可。Baik. Maaf. Nah, ini untuk yang nomor 1 obatnya itu apa yang dijelaskan. Yang nomor 1 kortikosteroid ya. Kortikosteroid adalah obat paling efektif untuk mengatasi peradangan akibat hipersensitivitas gejala pemberian meliputi inhalasi secara oral dan obat inhalasi sendiri memiliki beberapa keunggulan ya Bapak Ibu. Pertama ada efek antiinflamasinya itu lokal yang kuat. Dosis obatnya juga yang dibutuhkan itu relatif kecil. Obat langsung bekerja dan di saluran nafas target. Efek samping sistematiknya itu minimal, resiko penularan atau efek reaksi berantai sangat rendah. 我们口服或者是全身用的一个静脉用的一个激素呢，这个传承激素呢，其实主要用于中重度或者是重度，也是哮喘控制不佳，这是患上慢性持续哮喘长期控制不好的人，用于这些患者身上。刚刚你说是
对不起，老师。我现在就分包括那个全身重的激素，包括口服或者静脉中的一个激素，它的用于比较中重度或者重度这个哮喘以及慢性持续哮喘，它个控制不佳的患者身上。Oh, ada. Baik, terapi ini terutama ditujukan untuk berbagai jenis pasien ya, untuk khususnya untuk yang mengalami kontrol asma yang buruk. Ini mencakup pasien yang asmanya terus-menerus, kambuh dan sulit sembuh, serta mereka yang tidak mendapatkan kontrol jangka panjang yang efektif atas penyakitnya itu sendiri. Nah, fokus utama pengobatan adalah pada kelompok pasien yang seperti ini ya Bapak Ibu, yang memang kontrol untuk asmanya sendiri buruk. Oke, siap Ibu, langsung. 可以，下一部分。Baik, bisa dibaca ya Bapak untuk Bapak Ibu untuk dosis-dosisnya dan beberapa lama konsumsinya. 第二大类呢，就是贝塔受的一些激动剂，我们分长效和短效。在贝塔受的激动剂短效最常用的就是一个沙地安醇，一个特普他林。像长效流比较常用的福摩特罗和沙美特罗。Nah, untuk yang jenis kedua itu ada akonsis reseptor beta 2. Ini kita bisa lihat dari waktu mulai bekerjanya, ada kerja pendek, ada kerja panjang, ada cepat, lambat itu, dan beberapa contohnya ada salbutamol, formoterol, felbutalatin, dan lain-lain. 第三大类就是茶碱类，我们这一类药呢，主要有舒张支气管平滑肌，另外有强心利尿、扩张冠脉、冠状动脉、兴奋呼吸肌和缓解呼吸疲劳等作用。在我们中国基本上有三大类，一个氨茶碱，一个二羟苯茶碱，还有一个叫多索茶碱。多索茶碱的疗效和氨茶碱相同，但不良反应较少。Baik, yang nomor 3 jenisnya adalah theophylline. Theophylline sendiri bekerja untuk di otoporos bronkus itu sendiri, memperkuat kerja jantung, bersifat diuretik, melebarkan arteri koroner, serta merangsang pusat pernafasan dan otot pernafasan. Nah, dan pada konsentrasi rendah, theophylline juga memiliki efek antiinflamasi dan mengatur sistem imun ya Bapak Ibu. Nah, ada dua jenis, adalah dengan cara diminum pemberian secara oral, dan pemberian secara intravena. Ada jenisnya adalah doxofilin, ini memiliki efek yang sama dengan aminofilin, tetapi dengan efek samping yang lebih ringan. 下一章吧，我们介绍药就介绍快一点是吧？好的，老师。第四大类就是抗胆碱能力，抗胆碱能力我们有一个短效的就乙丙托氰胺，长效用塞托氰胺，还有欧美氰胺这种之类，它可以阻断那个结核的迷走神经传输质，可以降低迷走神经张力而舒张支气管。这是第四大类。Ini untuk nomor 4 obat antikolegarnik ya Bapak Ibu. Ini yang obat antikolegarnik ini inhalasi saja kerjanya untuk kerja pendek seperti intratonium bromida dan kerja panjang seperti tiotropium bromida dan lainnya. Nah, ini bekerja lebih cepat dan efektif pada pasien yang usianya lanjut dan 好的，老师可以继续。第五大类就是个苯三七滴调节剂，我们分主要是个止氧化酶抑制剂。在我们这常用的就是那个叫什么？也回想着想，没关系，老师。顺尔林叫顺尔林，它的作用虽然不如那个吸入性糖吡啶，所以它是不能取代糖吡啶的，但可以减少那个激素的用量，提高激素的疗效。sesuai nggak langsung kan我还没顺尔林。顺尔林 ，OK。Dan ini untuk nomornya. 好的，可以继续，老师。什么？没事。没事，好的。Nomor 5, ini kita untuk pengatur leukotriene lah, termasuk antagonis reseptor leukotriene sistem itu sendiri lah. Efeknya itu bagaimana? Efeknya ini tidak dapat menggantikan kortikosteroid ya Bapak Ibu yang seperti di awal, tapi dapat mengurangi dosis steroid yang diperlukan dan meningkatkan untuk efektivitasnya. Itu sendiri. 这是几大，另外下一张吧。好，你先。好的，可以。这是刚才我们说的这个联合制剂，就是 SS 加拉巴加拉玛，或者是 SS 加拉玛，或者拉玛 SS 加拉玛这个复方制剂，以 SCS 就吸入性糖吡啶为基础，联合拉玛为主。假如说这个中高剂量下的这个2年，就 SS 加拉玛效果不好，控制不佳，考虑3年。Oke.
Yang keenam adalah obat kombinasi ICS, LABA, sama LAMA. ICS sendiri digunakan sebagai dasar terapi, dikombinasikan dengan LABA jika kontrol secara tidak tercapai pada dosis sedang atau tinggi. Maka dapat dipertimbangkan lagi untuk menambahkan LANA sebagai terapi yang kita sebut tadi obat 3 kombinasi.好的，老师可以继续。还有一类呢，就是最近比较时髦、比较新的东西，就是牵扯了我们这个，像哮喘归于二型炎症，目前在产生了很多的一个生物靶向治疗、靶向制剂，就比如说抗IgE单可能抗体，就是奥马舒康抗，像抗白细胞介素五单个的抗体，白细胞介素五阿尔法亚基抗体，还有一个抗白细胞介素4单个的抗体。另外一个抗胸腺机制的细胞，淋巴细胞的这个肾上素的一个单个的抗体，这些药物呢，基本上都是用于重症哮喘患者的一个治疗。Baik. Ini untuk yang terakhir ya, ini yang baru-baru ini ada itu obat target biologis yang meliputi antibodi monoklonal A. Ada jenis